Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cikgu L Channel. Okey, untuk video ini kita akan terus sambung dengan example 14. Okey, dalam kelas yang lepas kita dah tengok semua law of indices dan awak dah tahu macam mana nak apply, macam mana nak convert setiap law of indices tu. Okey, so dalam ini kita akan cari value. Okey, kalau dalam kelas yang lepas kita tengok kita simplify. Okey, now kita nak cari value. Okay. The question asks you to find the value, calculate the value. So, macam mana kita nak apply the law of indices untuk cari value 9 to the power of 5 over 2. Okay. So, ingat balik apa yang cikgu dah pesan sebelum ni. Kita tengok denominator kat sini over 2. Okay, kita tengok denominator dia 2. So, kita mesti nak kena simplify 2 tu. So, kita cari untuk 9 ni, apa dia power of 2 boleh dapat 9. So, kita akan dapat 3 to the power of 2. So, in bracket is 5 over 2. And then, kita boleh simplify untuk 2. Jadi, yang tinggal kat sini ialah 3 to the power of 5. Okay, tapi answer dia bukan 3 power of 5. Dia mesti dah cari value. So, awak tekan calculator 3 to the power of 5. Okay, berapa value 3 to the power of 5? 3 to the power of 5 is 243. Okay, now look at example B. 16 to the power of 5 over 4. Okay, jangan tulis macam ni. Ya, kebiasaannya cikgu tengok dalam latihan awak. Okay, ada yang dia tak bezakan index dengan number, base. Alright, so sepatutnya macam mana cara nak tulis? Base tu kita tulis besar. Okay, 16. And then 5 over 4, dia punya index. Okay, dia punya index tu tulis kecil. Nah, 5 over 4. Alright, so kita nak calculate the value. Kita nak apply the law of indices. Kat sini, kita kena tengok apa dia number yang power of 4 akan dapat 16. It is 2. Okay, 2 to the power of 4. So, in bracket 5 over 4. Now, kita akan simplify 4. Okay. Jadi, yang tinggal di sini ialah 2 to the power of 5. By using calculator, find what is value 2 to the power of 5. 2 to the power of 5 is 32. Okay, this question minta awak cari value. Okay, senang sahaja, mudah sahaja kita apply apa yang kita dah belajar dalam fractional index. Alright. Okay, untuk awak lebih faham, okay, awak buat latihan mind test 1.2i. Okay, calculate the value. Question asks you to calculate the value. Okay, untuk soalan ini cikgu cuma nak awak buat question A, question B, question C, question E, F and G. Okay, 6 soalan ini sahaja awak buat. Okay. Now, kita akan tengok how do you perform. Okay, how do you perform operation involving law of indices. Okay, kita dah belajar ke semua law of indices ni. Okay, dan cikgu dah explain dalam kelas yang lepas. Okay, dalam example 15, kita nak simplify. Ya, nak simplify. Okay, so macam mana kita nak simplify? Soalan ni tak minta value. Soalan just minta awak simplify. Okay, ini adalah soalannya. Okay, alright. So, macam mana kita nak simplify? Okay, sebelum kita nak simplify tu, kita kena open the bracket. Okay, masih lagi kita apply law of, BODMAS. Okay, rule of BODMAS. So, kat sini, negative 3 power of 3. Bila kita open bracket, okay, tapi negative 3 tu kita letak dalam bracket. Sebab kita nak pastikan kita dapat value yang betul lah. Okay, kalau kita tak letak dalam bracket, kita akan dapat value yang salah lah. Itu bukan cara yang betul untuk yang negatif, base yang negatif. So then, x to the power of 3 times. Okay, make sure bila awak tulis x, awak bezakan dengan awak punya simbol multiplication tu. Okay, this one bila open the bracket, 2 to the power of 2. X to the power of 6, y to the power of negative 8.
over 108 x to the power of 4, y to the power of 3. And then akan dapat answer kat sini. Okay, kita sekalikan. Okay. Alright, kita akan sekalikan yang number. Okay, base yang number tu kita sekalikan untuk memudahkan pengiraan. Okay, so kat sini ialah negative 3 to the power of 3 times 2 to the power of 2 over 108. Okay, and then times x to the power of 3. Okay, kita tengok x dulu. Okay, alright. So, x to the power of 3, ada lagi x, yang ni ada x lagi. Okay, so, multiply tu kita kena tambah 6 minus 4. Y, okay, yang mana y? Okay, kita tengok y kat sini negatif. Okay, and this one 3. Okay, so yang ni ialah negatif 8 minus 3. Okay. Untuk number tu, okay, awak boleh cari value. Okay, negatif 3 cube. Nah, berapa negatif 3 cube? Ya, berapa negatif 3 cube? It is negatif 27. Okay, that's why cikgu kata kena letak dalam bracket supaya awak kira yang betul. Okay, and then multiply 4 over 108. Okay, x. Okay, 3 plus 6, 9. 9 minus 4 is 5. So, x to the power of 5. Y to the power of negative 11. Okay, yang value tu awak boleh cari. Okay, guna calculator. Negative 27 times 4. You divide by 108. It will be negative 1. X to the power of 5 over y power of 11. Okay, ingat balik. Cikgu dah bagi tahu. Ya, cikgu dah bagi tahu yang okay, kita akan bagi jawapan dalam positive index. Okay, cikgu kecilkan sikit supaya nampak workings yang jelas. Okay, tapi ni belum dalam bentuk yang betul. Okay, cikgu dah bagi tahu hari tu macam mana cara awak nak letakkan tanda negatif untuk fraction. Okay, kalau ni yang ni 1, coefficient 1, kita tak tulis 1 . So, kita terus tulis x to the power of 5 over y to the power of 11. Okay, so this one is the simplest form. Okay, now kita akan tengok question B. Macam mana nak selesaikan question B. Okay, macam mana kita nak selesaikan soalan ini? Okay, sekarang ni awak tengok dalam soalan ni dia ada yang dalam bentuk square root. Okay, dan ada yang dalam bentuk index. Okay, jadi step yang pertama ialah awak tukarkan semuanya supaya dia dalam bentuk index form. Okay, so m akan jadi to the power of 1 over 2 and to the power of 3 over 4 times. Okay, this one kita boleh buka bracket m to the power of 1 over 3. Okay, 1 over 3 and power of apa ni? N power of 1 because dah kita simplify 3 times 1 over 3 over. Okay, this one will be m. Kita selesaikan dulu yang dalam bracket tu, kita ubah dulu. M to the power of negative 1. And macam mana ni? N power of 3 over 2. Okay, close the bracket, power of 1 over 6. Okay, now baru kita open the bracket. M to the power of 1 over 2. N to the power of 3 over 4 times m power of 1 over 3 n power of 1 over. Okay, yang ni kita open bracket will be
m to the power of negative 1 over 6. N to the power of, kita tengok kat sini, okay, cikgu tunjukkan workings untuk this one, 3 over 2 times 1 over 6. Awak simplify this one to 1. Okay, so dia akan jadi 1 over 4. Okay, yang ni akan jadi 1 over 4. Alright. So, sekarang ni yang mana base yang sama, kita akan tambah dan tolak dia punya index. Okay. So, dia akan jadi M power of 1 over 2. Kita tengok untuk M. Okay. Alright. Plus 1 over 3. Minus for minus akan jadi plus. Okay, sepatutnya dia minus. Sepatutnya dia minus dengan negatif. So, dia jadi plus 1 over 6. N to the power of 3 over 4 plus 1 minus 1 over 4. Okay, jadi di sini awak boleh terus tekan kalkulator untuk dapatkan berapa tu. 1 over 2 plus 1 over 3 plus 1 over 6. Okay, so akan dapat m to the power of 1. Okay, and n power of berapa? 3 over 4 plus 1 minus 1 over 4. It will be bagi dalam improper fraction, ya. Index dia dalam bentuk improper fraction. So, this one is 3 over 2. Okay. Dan bentuk yang betulnya ialah kita tak tulis power of 1 tu. So, the answer is m n power of 3 over 2. Okay. Dan awak boleh tengok juga untuk example C. Okay. Cuba untuk example C. Okay, now kita akan tengok example 16. Ya, example 16. Okay, how to solve this one? Okay, macam cikgu dah sebut. Okay, bila dah ada bentuk yang berbeza ni, kita tukarkan kepada index form. Okay, baik. Yang di atas, okay, awak ada 1 over 2. Dan this one is 49. Okay, actually you can simplify. Okay, simplify macam mana? Dia akan jadi 7 to the power of 2 times 1 over 2. Okay, and then 125. 125 tu berapa? Is 5 to the power of 3. Okay, times negative 1 over 3. Over. Okay, over. Okay, kat sini kita akan tukarkan 2,401 to the power of 1 over 4. Okay, because 4 roots, kita tukar dalam bentuk fractional index, dia akan jadi 1 over 4. Times, okay, 3,125 to the power of 1 over 5. Okay, kita selesaikan dulu yang di atas tu sebab kita dah boleh simplify. This one and this one. Okay. So, yang tinggal ialah, okay, di sini 7 times 5 to the power of 1, negative 1. Ya, negative 1. Jangan silap, situ ada negative 1. Okay, over. So, kita cari 2401. 2401, kita cari berapa untuk dapat value ni. So, kita cari guna calculator lah. Okay. 2401. 2401. So, kita carilah berapa value-nya untuk 2401. Akan dapat 7. Okay, cuba tengok. 7 power of 4. Ya, 2401. Okay,
So 7 to the power of 4 times 1 over 4. This one, 3, 1, 2, 5 ni mesti ada kaitan dengan 5. So, kita cuba cari 5 to the power of 5. 3, 1, 1, 3, 1, 2, 5. So, this one is 5 to the power of 5 times 1 over 5. Okay. Now, kita simplify. Simplify 4, simplify 5. Alright. So, now kita ada okay. So, sekarang kita ada 7 to the power of 1 minus 1. Kenapa minus 1 ni? Okay. Awak tengoklah kat sini ada 7 power of 1 and 7 power of 1. Okay. And then multiply 5 to the power of negative 1 minus 1. Okay. This one negative. This one is positive. Okay, minus. Alright. Answer is equals to 7 power of 0. Kita dah belajar apa yang power of 0 is equals to 1. And then times 5 to the power of negative 2. Jadi answernya ialah, okay, 7 power of 0 is 1 over 5 power of 2. Okay. Alright. So, answer. Soalan dia minta. Refer balik. Soalan dia minta value. Okay. So, jawapan awak tak boleh tinggal dalam bentuk index. Okay. So, kena cari berapa value dia. 1 over 25. Okay. 1 over 25. Alright, so awak kena cuba apply law of indices untuk selesaikan soalan-soalan ini. Okay? Okay, now kita akan tengok example B. Okay, example B. So, this one, 16 is 2 to the power of 4 times 3 over 4 times 81 is 3 power of 4 times 1 negative 1 over 4. Over. Okay, this one kita kena open bracket first. So, 2 to the power of 6 times 1 over 2 is 3. Times 3 to the power of 4 times 1 over 2 is 2. Okay, so sekarang ni kita simplify. Kita simplify 4. Okay, then kita selesaikan untuk yang base yang sama. Okay, so 2 to the power of 3 minus 3. Okay, 3 minus 3 times 3 to the power of negative 1 minus 2. Negative 1 minus 2. Jadi di sini kita akan dapat 2 power of 0 times 3 power of negative 3. Okey, dan soalan minta value. Jadi, jawapannya ialah 1 over 3 power of 3. Dan bagi dalam value, bagi dalam value 1 over 27. Okey. Okey. Okay, so yang seterusnya to further understand about how to perform operation involving law of indices. Awak buat mind test 1.2J. Question 1. Okay. Buat semua. Question 1 buat semua. Question 2. Awak buat question A, B dan E. Alright. And then question 3 and question 4. Okay. So, that's all. Okay. For today. Okey, jadi cikgu harap awak boleh buat dengan baik. Jika ada sebarang masalah, awak boleh tanya dalam grup Telegram. Dan nanti cikgu akan reply. Mungkin cikgu perlukan masa untuk reply lah sebab cikgu terlibat dengan pengawasan SPM. Alright. So, cikgu tunjuk semula latihan yang awak perlu buat.
Okay. Latihan yang awak perlu buat ialah, okay, this one. Okay, mind test 1.2i. Okay, A, B, C, E, F, G. Dan satu lagi, mind test 1.2j. Okay, question 1 buat semua A, B, C. Question 2 awak buat A, B, E dan buat question 3 and 4. Okay. Alright, so macam biasa awak perlu hantar latihan ke dalam Google Classroom. Okay, bye.